Baiklah murid-murid, kita masuk kepada aspek yang ketiga ya bagi unit 14 iaitu kemahiran menulis dengan subtopik Pondok Malaysia. Okay, boleh merujuk buku teks muka surat 85 dan juga buku aktiviti muka surat 10 dan 11. Baik, standard kandungan kita ialah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek tanda baca. Objektif pembelajaran pada akhir pelajaran murid dapat mengedit 5 ayat dan teks cerita daripada kesalahan, tanda baca dengan betul dan memurnikannya. Manakala kriteria kejayaan ialah murid dapat mengenal pasti kesalahan tanda baca dalam teks, mengedit 5 ayat dengan bacaan tanda baca yang betul dan memurnikan teks dengan tanda baca yang betul. Okey, sebelum itu cikgu nak menerangkan tentang tanda baca ya, sebab kita akan buat pemurnian berkenaan dengan tanda baca. Apakah itu tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Untuk memastikan keberkesanan sesuatu idea atau isi yang hendak disampaikan, maka jenis-jenis tanda baca ini sering digunakan. Okay, antaranya ialah tanda noktah. Tanda noktah ini biasanya diletakkan di bahagian akhir ayat. Kemudian tanda koma. Okay, tanda koma digunakan biasanya untuk memisahkan unsur-unsur yang dinyatakan dalam ayat. Kemudian tanda tanya diletakkan pada akhir ayat tanya. Tanda seru diletakkan pada akhir ayat seru. Dan tanda petik digunakan sebagai penutup kata, pembuka kata dan pemuka kata bagi cakap ajuk. Serta penggunaan huruf besar. Okay, fokus kita untuk tahun 1 ini hanyalah tanda noktah, tanda koma dan juga penggunaan huruf besar. Okay. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, tanda noktah kebiasaannya diletakkan di bahagian akhir ayat. Ya? Biasanya ayat penyata ya, dan mesti diletakkan tanda noktah, maksudnya penamat. Okay, tanda koma biasanya berada di tengah-tengah ayat ya, dan bila kita baca kita perlu berhenti seketika. Okay. Contohnya katakanlah mak awak suruh pergi kedai, nak suruh beli gula, tepung, garam, 3 benda. Jadi bila kita nak menulis ayat, kita kata ibu menyuruh saya ke kedai untuk membeli gula, tepung dan garam. Jadi gula, tepung dan garam ni ada 3 unsur. Ya, jadi kita perlu letakkan tanda bacaan, koma di tengah-tengah ayat sebelum kita letakkan tanda noktah di akhir ayat. Dan akhir sekali penggunaan huruf besar. Okay, penggunaan huruf besar, ya, selain daripada digunakan pada kata nama khas, ia juga perlu diletakkan pada awal ayat. Okey, baik. Okay, kita lihat buku teks ya. Muka surat 85. Okey, mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Okay, kita baca dulu sama-sama ya. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu, Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik, sekarang mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Jadi di sini kita lihat fokus kepada ayat yang berwarna biru. Ya? Maknanya di sinilah terdapatnya kesalahan tanda baca. Okay. Hari kebangsaan hampir tiba. Okay, ada kesalahan? Okay, tidak ada ya. Mereka menghias pondok itu, Jagu menampal gambar pemimpin negara. Jadi apa yang tak kena dengan ayat ni? Ya, bila kita lihat di sini ayat ini berterusan panjang sampailah di sini, sedangkan kita dapat lihat ada 2 maklumat yang berbeza di situ ya. Iaitu mereka menghias pondok itu, kemudian Jagu menampal gambar pemimpin negara. Jadi 2 maklumat ini perlu dipisahkan dengan penggunaan tanda noktah. Okey. Jadi kena letak tanda noktah kat sini. Okey. Sebab bila kita baca dia akan jadi seperti ini. Mereka menghias pondok itu. Okay, kita berhenti. Ambil nafas seketika. Baru kita sambung baca. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Okay, kita lihat
perenggan yang ketiga. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Okay, tidak ada kesalahan. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Okay, di sini ada unsur nama warna. Ada 3 nama warnanya. Jadi perlukan penggunaan tanda koma yang perlu diletakkan di selepas perkataan merah. Okay. Dan juga perkataan kuning. Dia menggunakan warna merah. Kita berhenti seketika. Kuning, ambil nafas, dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Okay. Seterusnya, pondok itu cantik sekarang mereka bercita-cita. Okay, apa yang terkena di sini? Ayat ini berterusan. Sedangkan dia 2 ayat yang berbeza. Jadi, kesalahannya ialah ia perlu diletakkan tanda noktah di sini. Pondok itu cantik sekarang. Okay, selepas tanda noktah, dia berikuti dengan ayat yang kedua. Okay, dia mesti dimulakan dengan huruf besar. Yang cikgu maklumkan tadi, huruf besar mesti ditulis pada permulaan ayat. Jadi, permulaan ayat M di sini perlulah ditulis dengan huruf besar. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Jadi, itulah kesalahan tanda baca yang dapat kita kenal pasti daripada teks. Okay, seterusnya kita akan buat latihan. Okay. Latihan di buku surat 10. Muka surat 10. Yang pertama iaitu salin ayat dengan tanda baca yang betul. Okey. Di sini telah pun diberikan ayat, kemudian diberikan pilihan tanda baca. Jadi sama ada koma ataupun tanda noktah. Okey. Jadi kita lihat sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Okey, kalau di pengakhiran ayat kita nak letak tanda apa? Tanda noktah atau tanda koma? Tanda noktah. Okey, awak boleh bulatkan. Okey, yang kedua, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Pengakhiran ayat, dia tak ada ayat lain dah lepas tu. Jadi kena letak tanda apa? Tanda noktah. Yang ketiga, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Okey, di sini ayatnya panjang sedikit dan diletakkan tanda bacaan yang perlu dipilih di tengah ayat. Jadi bila berada di tengah ayat, kalau kita tengok sini dia bukan huruf besar. Jadi tak boleh letak tanda noktah. Jadi perlulah letak tanda koma. Bila kita baca murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Barulah kita letak tanda noktah. Okey. 4. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Okay, sama juga macam ayat yang ketiga. Jadi, di tengah-tengah ayat ialah tanda koma dan barulah letakkan tanda noktah di akhir ayat. Dan akhir sekali, setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Jadi, setelah dihias, ialah tanda. Cikgu tertinggal tanda koma kat situ Okey, baik. Lepas tu nanti awak boleh tulis semula ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul pada kedudukannya. Okey? Ni contohnya Ni akhir tadi. Setelah dihias koma, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey. Baik. Baik, seterusnya aktiviti yang kedua. Okey, tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Okey. Jadi kita tengok dekat sini Hari kebangsaan hampir tiba. Nomi dan Abang Noman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Okey, apa kesalahan di sini? Selepas tanda titik, sepatutnya mestilah diikuti dengan penggunaan huruf besar. Jadi awak bulatkan dekat situ Kemudian Nomi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tadi. Sepatutnya diletakkan tanda koma di sini kita bulatkan. Maksudnya kesalahan tanda baca yang kedua dikenal pasti di sini. Okey, kemudian lepas tanda titik, huruf kecil sepatutnya huruf besar. Okey, meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Jadi mestilah tanda noktah. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Nomi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Okey, jadi
tanda titik dan sepatutnya kita letakkan tanda titik atau tanda noktah. Okay. Jadi bila kita dah kena pasti kesalahan tadi, kita salin semula cerita dalam ruangan yang sediakan dan memastikan kita letakkan tanda baca yang betul seperti ini. Okay, nampak ya? Di huruf besar, kemudian lepas gemilang tanda koma, kemudian di huruf besar, diisikan dengan titik dan juga titik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kesalahan tanda baca dalam cerita yang perlu awak perbetulkan. Baiklah, itu saja untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Selamat mengulang kaji dan selamat menyiapkan tugasan.